Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam PDPR Bahasa Melayu untuk tahun 2. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini dengan standard kandungan 3.3 menghasilkan penulisan, manakala standard pembelajaran 3.3.2 mengedit dan mementingkan hasil penulisan dari aspek penggunaan kata. Manakala kriteria kejayaan kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata. Okey, murid-murid, apa itu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan tata bahasa? Okey, bagaimana kita mengesannya? Okey, kesalahan istilah. Kesalahan istilah bermaksud penggunaan kata atau penggunaan perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak ayat atau situasi. Contoh ayat, kakaknya bekerja sebagai peragawati di syarikat penerbangan Malaysia dan sering ke luar negara. Ayat di sini salah. Kenapa salah? Kita tengok sepatutnya ayat yang betul ialah kakaknya bekerja sebagai pramugari di syarikat penerbangan Malaysia dan sering ke luar negara. Ini yang betul. Kerana pramugari ialah seorang wanita yang bekerja di dalam kapal ataupun juga dikenali sebagai anak kapal. Manakala peragawati ialah orang yang memperagakan pakaian atau sesuatu benda lain di hadapan khalayak, di hadapan orang ramai. Itu peragawati. Manakala itulah kesalahan penggunaan kata yang jelas. Jadi kita mesti betulkan penggunaan kata tersebut. Okey, yang seterusnya penggunaan kesalahan dalam aspek tata bahasa. Bagaimana? Contoh, Azim diberi 2,5 jam untuk sampai ke tempat pertandingan itu. Azim diberi masa 2,5 jam untuk sampai ke tempat pertandingan itu. Jadi berdasarkan ayat 1 dengan ayat 2, anda nampak tak apa kesalahan dia? Di sini kesalahan awak nampak. Azim diberi masa 2,5 jam. 2,5. Bermakna ada 2 dan setengah lagi jam. Itu kesalahan dia. Manakala yang betulnya Azim diberi masa 2,5 jam. 2 jam setengah ni membawa maksud 2 jam 30 minit. Untuk sampai ke tempat pertandingan itu. Contoh ketiga, adakah menu yang dihidangkan oleh tukang masak di hotel itu? Tanya para peserta perlawanan memasak yang dianjurkan oleh hotel tersebut. Adakah sesuai? Kita sila maklum adakah. Apabila kata tanya adakah, dia merujuk kepada ya atau tidak. Sepatutnya dia ditanya apakah menu yang dihidangkan. Jadi di sini perkataan adakah tidak sesuai. Yang sesuai ialah apakah. Menu yang dihidangkan oleh tukang masak di hotel itu. Tanya para peserta perlawanan memasak yang dianjurkan oleh hotel tersebut. Peserta perlawanan. Perlawanan adakah sesuai? Perlawanan ni contoh perlawanan bola sepak. Jadi tanya para peserta pertandingan. Perlawanan ni tak sesuai di sini. Jadi yang sesuai ialah pertandingan.
memasak yang dianjurkan oleh hotel tersebut. Bermakna kita ada dua kesalahan yang boleh kita kesan dari aspek penggunaan kata, ialah penggunaan kata atau istilah dan penggunaan tata bahasa. Okey, dalam aspek tata bahasa ni ada macam-macam lah. Kata gandanya, kata bantunya, kata sedinamanya, yang kita dah belajar sebelum ini. Jadi benda-benda ini akan menyebabkan ayat yang kita bina tidak gramatis. Dan ayat yang kita baca, yang kita buat tadi, tak sedap didengar dan terlalu janggar untuk kita dengari. Okey, murid-murid, jom kita tengok dan kita perhatikan dalam buku teks anda pada halaman 25 dengan tajuk Gembira di Tasik Biru Sarawak. Okey, murid-murid, cuba awak perhatikan ketikan ini dan kita cuba baca bersama-sama dan kita kesan apakah kesalahan penggunaan kata yang terdapat di dalam petikan ini. Okey, murid-murid, petikan ini ada semuanya 1, 2, 3, 4 perenggan. Jom kita baca bersama-sama. Pada cuti persekolahan yang lalu, Alice dan keluarganya berkunjung ke Tasik Biru, Sarawak. Mereka melihat tetamu bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Jadi kita perhatikan terlebih dahulu perenggan pertama. Okey, di perenggan pertama ada satu kesalahan perkataan atau kesalahan penggunaan kata. Tetamu. Biasanya di mana kita akan guna penggunaan kata tetamu? Contohnya orang yang datang rumah kita akan panggil dia tetamu. Tapi sekiranya orang yang pergi ke sesuatu tempat, kita tak akan panggil tetamu, tapi kita merujuk kepada pengunjung. Jawapan yang sesuai di sini ialah pengunjung bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Okey, jom kita tengok di perenggan kedua. Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan ketatnya. Orang ramai tidak memetik pokok dan memijak rumput. Sampah dicampak ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Okey, dalam perenggan kedua ini kita dapati perkataan yang dimerahkan ada 3. Bermakna ketiga-tiga penggunaan kata ini salah. Jadi apa yang betul? Jom kita betulkan bersama-sama. Okey, Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan ketatnya. Nak ikat apa? Ketat biasanya dikawal dengan ketat. Ataupun tali kasut itu diikat dengan ketat. Itu yang sesuai. Jadi ketatnya di sini sepatutnya dengan rapinya. Okey, jawapan di sini ialah rapinya. Itu yang lebih sesuai dengan penggunaan kata. Orang ramai tidak memetik pokok. Memetik pokok? Pokok boleh dipetik ke? Ya, pokok tak boleh dipetik. Yang boleh dipetik ialah bunga. Jadi kesalahan di sini ialah pokok sepatutnya bunga. Dan memijak rumput. Sampah dicampak ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Campak ni adakah sesuai? Campak biasanya kita melakukan satu aktiviti dengan kuat. Tapi yang sepatutnya sampah dibuang. Sampah sepatutnya di sini dibuang. Okey, jom kita tengok perenggan ketiga. Udara di Tasik Biru bersih dan sihat. Sejuk mata memandang air tasiknya yang keruh dan tidak
tercemar. Malah pokok-pokok di sekeliling tasik ini tumbuh menghijau dan segar. Ada dua kesalahan ejaan di sini. Udara di Tasik Biru bersih dan nyaman. Sejuk mata memandang air tasiknya yang keruh dan tidak tercemar. Keruh ni ialah sesuatu yang tak cantik. Jadi yang cantik di sini ialah jernih. Perkataan jernih. Bagi nampak tidak tercemar. Malah pokok-pokok di sekeliling tasik ini tumbuh menghijau dan segar. Alice dan ibunya berasa rimas walaupun taman ini dikunjungi ramah, tetapi kesegarannya tetap terpelihara. Okey, apa jawapan untuk perenggan ini? Alice dan ibunya berasa bangga. Kita boleh guna bangga ataupun awak berasa seronok. Alice dan ibunya berasa seronok. Walaupun taman ini dikunjungi ramah, tetapi kesegarannya tetap terpelihara. Tetapi kebersihan juga kita boleh guna ataupun keindahan. Taman indah, cantik, tetap terpelihara. Okey, murid-murid, itulah penggunaan kesalahan dari aspek penggunaan kata yang wujud. Okey, saya harap awak dapat memahami dan boleh melakukan tugasan pada minggu ini. Awak boleh rujuk buku aktiviti anda pada halaman 27. Lengkapkan latihan tersebut dengan mencari kata yang betul dan sesuai berdasarkan ayat dalam petikan tersebut. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Bertemu lagi di lain kali. Assalamualaikum.